bersama dengan kami Aslam. Di sini ada Tete, di sini ada kami. Dan saya Frankie, Tekno bukan Tekno Disco tapi Tekno usahawan anda. Saya lah pakar Frankie. Okey, jadi pada hari ini bersama PMK, Pembangunan Manusia dan Keusahawanan. Okey, apa tu PMK? Jadi kami podcast PMK lebih kepada membahaskan isu-isu semasa, tetapi isu-isu ini akan dirungkaikan dan kita akan cuba tarik sedikit ilmu dan pendidikan yang boleh kita jadikan sebagai pedoman kepada semua pendengar PMK Podcast. Jadi, Saudara Aslam, so ini adalah PMK Podcast pertama kita, episod 1. Jadi, apa isu yang kita nak suarakan hari ini? Okey, untuk isu sebenarnya saya ada terbaca lah satu isu dia kan. Baru tadi saya scroll FB sambil saya tengah rehat. Ada satu kes artis ni lah yang tengah dipertekan, di mana dia dan juga dan dikabarkan artis ini telah pun berpisah dengan pasangan beliau. Berpisah? Wow. Saya tak wow lah. Okey. Jadi sebenarnya isu perceraian tu dah selalu dikatakan oleh orang lah, bukan setakat makcik bawang, jiran sebelah, tunggal kita, malahan di dada akhbar dalam e-news. Sebenarnya dari dulu lagi isu perceraian tu menjadi buah mulut media. Even kita dapat tengok balik kerajaan akhbar harian Metro pada Mac 2022 dikatakan setakat tu lah 40,000 lebih kurang kes perceraian yang didaftarkan. Jadi bagi kami sendirilah, as belia dan as orang dewasa, amat merisaukan. So mengenangkan kita pun pelapis. Yalah, memang merisaukan lah. Of course lah, golongan muda kan dah nak masuk ke alam perkahwinan. Orang yang dah diikat secara sah, ikat secara sah, di depan kadi, depan father, depan apalah, ikut agama masing-masing kan. Berbagai agama. Jadi perkahwinan yang diikat sah pun boleh terlerai. Betul. Dah terlerai. Apatah lagi yang setakat diucapkan melalui mulut secara lisan. Saya sebutlah kan. Betul, saya sebutkan. Tapi kalau kita nak sebut pasal isu cerai-berai ni, saya boleh kata kita dua tak berpengalaman lah. Betul, kami pun belum pernah nikah. Gerrit pun saya dah. Kami Gerrit ada, tapi belum nikah. So tak tahulah nak cakap apa pasal isu cerai sebab kita orang tak ada experience dalam berumah tangga. Jadi tetamu jemputan kita hari ini untuk podcast kita yang pertama, kita jemput orang yang dah kahwin. Untuk bahaskan isu ni. Jadi untuk membahaskan lebih panjang lagi dan mengulas isu perceraian tu, kami buat di situ ingin menjemput seorang jemputan yang agak famous. Kita nak tahu siapa? Persilakan Bro Muhammad Rushairi, BMR. Jadi terima kasih Bro Muhammad Rushairi kerana sudi meluangkan masa bersama kami di PMK Podcast. Oh, kami famous kah? Okay. Terima kasih sama-sama. Terima kasih sebab sudi menjemput saya di Artisan Channel, YouTube channel kalau tak silap. Saudara Frankie dan juga saudara Aslam. Terima kasih. Jadi seronok, rasa gelik di dalam hati. Dengan celoteh-celoteh semasa. Celoteh semasa ni quite berat sikit lah. Tapi isu yang serius lah. Jadi sebelum kami just nak padah lagi sekali, kami ucapkan terima kasih dalam platform PMK tu kita membicarakan melalui education apa yang entertainment semasa kena tu. Kerana kita percaya belia muda akan lebih fokus kepada entertainment. Jadi apa katanya kita gunakan entertainmentnya, kita bahaskannya ataupun terselitkannya dengan perspektif education. Macam ni cara kita menyentuh orang muda. Jadi saya amat memuji program director di sebalik podcast tu dan juga tim Azam Rizki Group. Tahniah.
Satu kredit kita berikan kepada mereka. Jadi isu perceraian merupakan satu tajuk yang amat berat. Jadi saya ingin bertanya jugalah kepada moderator, host kita depan ni. Ada soalan Sebab saya pun tak tahu nak mula daripada mana. Okey, dia pun teruskan tengok. Siapa? It's okay. Kata dia bit. Mungkin boleh perkenalkan sikit lah siapa Abang Rushdad nak. Jadi kami akan minta izin untuk perkenalkan sikit background saya lah. Saya mula berkahwin, banyak sebab lah kenapa saya dijemput. Kerana yang pertama, saya memang terlibat dalam pembangunan keusahawanan dan sumber manusia, memberi motivasi dan inspirasi terutama kepada young couples, young newly wedding couples. Since 2017 lagi. Menarik. Sebenarnya saya ingin tahu jugalah nanti kan. Boleh. Tak habis lagi saya kenalkan diri saya. Apa teruskan? Macam mana dia akan berkongsikan inspirasi dia lah. Jadi disclaimer, macam kan, disclaimer, apa yang saya kongsikan berdasarkan knowledge yang sedia ada saya sekarang, skill yang saya ada, ability yang saya ada, pengalaman dan pendapat peribadi saya. Yang di mana saya sarankan kepada yang mendengar, dengarlah dengan fakta bukan emosi. Dan yang kedua, apa yang baik kita ambil, apa yang kurang baik kita tapis dan kita simpan. Sama ada kita jadikan tauladan, pendapat saya mungkin silap di peringkat anda, ataupun nanti bila tiba masanya pendapat saya mungkin boleh digunakan pada masa akan datang. Itu pendapat saya bila kita dalam perkongsian ilmu. Jadi semua betul. Si Ali betul, si Abu betul. Yang paling bagus adalah harmoni dalam kita menerima pendapat dan juga fakta. Jadi kembali kepada sedikit perkongsian pasal background saya. Saya mulai berkahwin ketika berumur seawal 20 tahun ataupun 19 tahun lah. Cukup muda. Muda tu memang cukup lah waktu tu. Jadi Alhamdulillah Allah bagi jodoh yang terbaik pun dalam masa 8 tahun. Mempunyai 2 orang anak. Alhamdulillah. Dan jodoh setakat baik itu setakat itu. Jadi saya telah melalui proses pernah merasai teman tapi mesra kan. Kawan baik. Saya tak pernah berkapal lah. Saya mengerti. Budak baik lah ni. Alhamdulillah saya budak baik. Tak. Cuma kawan mesra sahaja. Pernah merasai kehidupan berumah tangga, pernah merasai kehidupan sebagai bapa tunggal, dan mempunyai keluarga dalam meneruskan lagi azam ni dalam menjemput rezeki. Itu background saya dalam arena tajuk kita isu perceraian. Jadi saya tercungkil ingin mengatakan tak ada istilah orang yang tak pernah ada pasangan ataupun tengah ada pasangan. Mereka tak ada pendapat yang orang cakap tadi, awak tak pernah merasai saya yang dah berkahwin. Itu semua kembali kepada satu benda. Ini saya nak kongsi terus ni. Belum cakap lagi ada soalan daripada pihak host. Memula dengan akhlak. Sekiranya akhlak kita ni baik, mulia insya-Allah, kita akan sentiasa mendengar pendapat tak kisah umur, budaya, pangkat, bangsa mahupun latar belakang pendidikan. Sebab di saat kita rasakan alah dia budak biasa, alah dia hanya kerja biasa, di situ saya boleh katakan cermin balik mana kita letakkan budi bahasa budaya kita. Jadi itu adalah first sedikitlah pasal BMR saya mengenai isu perceraian ini. Saya serahkan kembali kepada host kita. Jadi agak wow, terkau dengan penjelasan dan juga sedikit intro kepada kita punya jurnal. Jadi kita dua kami semangat masa intro. Tiba-tiba sedikit ceramah di awal pengenalan, kita semua terdiam. Tapi apa yang diperkatakan tu memang satu yang betul. Tak kira lah ada pengalaman ke tak ke, tapi dari segi logik akal fikiran, benda ni is common sense. Okay, if you have your own partner, jagalah.
how to, macam mana orang kata nak manage hubungan, macam mana nak jaga pasangan, saling memahami dan sebagainya lah. Bermacam-macam lagi lah. Sebab orang kata bukan setakat rumah tangga, couple, status kawan juga dengan keluarga, nak jaga hubungan silaturahim kata orang tu susah. Kalau apa orang kata banyak pandangan, banyak yang terlampau, orang kata ada certain orang kata ego dan sebagainya lah. Tapi kalau kita nak cakap tentang isu yang sekarang, iaitu isu hangat perceraian, sama dengan jemputan kita. Okey, jadi pada pandangan Bro Muhammad Nurul Syahiri sendiri, apa boleh tak kongsikan sedikit? Sebab tadi saya dengar Bro Muhammad Syahiri pernah melalui fasa perceraian. Jadi apa punca-puncanya pada waktu tu? Apa ataupun kelemahan-kelemahan yang Bro Muhammad Syahiri dapat nampaklah tadi? Okey. Terima kasih atas soalan tersebut. Saya sukalah awak usahawan tekno Usahawan tekno. Bahas pasal isu perceraian. Sebab dia teknologi sekarang ni, perceraian banyak juga berlaku kerana teknologi. Betul. Tapi saya tak ke situ dulu. Saya nak mulakan pengalaman saya as orang bujang remaja. Sebab saya rasa podcast kita ni mungkin yang mendengar dia terdiri daripada remaja. Sebab tadi saya ambil anak saya tau, daripada balik sekolah. So di pondok pengawal keselamatan, pondok kecil. Di pondok pengawal keselamatan, saya nampak ada pasangan yang seorang lelaki, seorang perempuan di public. Bila dia cakap postguard ni di public lah, dia bukan dekat kelas, faham tak? Duduk rapat sebelah-sebelah. Dan hati saya, budak sekarang makin berani sebab saya tak macam tu. Uniform sekolah. Uniform sekolah. Bila saya cakap pos kawalan ni, maksudnya guard tu di depan pintu pagar, pintu gate. Bersangka baik, lebih baik dia kat situ lah daripada dia sembunyi kan. Tapi alangkah lebih molek dan manisnya ada ikhtilat dekat situ. Maafkan saya kalau tak nampak saya poyo. Dulu saya pun nakal. Tapi senakal-nakal zaman kami, saya percaya lagi kami buat dosa ni, biar simpan sendiri. Sebab bila kita nak taubat, dia senang tau. Kita nak, apa orang cakap tadi, memohon keampunan kepada hubungan kita kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab dosa yang paling sukar kita nak cuci, dosa yang kita halalkan. Ni saya belum menjawab soalan host. Sebab soalan host ni dia terdetik, dia kena mula daripada zaman saya muda dulu. Okay? Bila saya cakap macam tu, dosa yang dihalalkan bermaksud, dulu time saya remaja saya dengar perkataan tu, I'm trying my best, tapi saya pun mengaku saya tak sehebat saudara Aslam yang tak pernah berkapal langsung. Okay? Tapi menghalalkannya haram ni maksudnya especially dari topik agama Islam. Tapi saya pernah berkawan, sekarang berkawan enggak? Dengan kawan-kawan yang bukan beragama Islam. Sama je didikan agama, tak ada yang menggalakkan terlebih-lebih dalam pergaulan sebelum pernikahan. Okay? Jadi ketika itu saya berpegang dengan satu pegangan. Kalau kita berkapal, ni saya tak menghalalkan kapal, kapal tak elok. Tak ada kapal Islamik, kapal atas tak ada kapal yang halal kecuali melalui pernikahan yang betul. Tak ada kapal sebab nak belajar, kapal sebab keluarga, kapal sebab nak habiskan assignment. Itu semua sembang lebat. Ataupun dalam bahasa abang rasa itu drama dan teater saja. Fata Morgana. Fata Morgana itu saja. Tapi kalaulah kita dah terkapal, pesanan saya kepada kapal-kapal, jangan halalkan yang haram. Maksudnya jangan lebih-lebih. Pergi membeli belah, pergi tengok wayang, pegang tangan. Kiss pipi dalam TikTok, berpelukan, bercumbu-cumbuan. Lepas tu upload. Itu adalah perbuatan dosa yang terbesar yang saya belajar dulu. Maafkan saya tak boleh quote dari segi perspektif agama. Tapi itu maksudnya, faham tak? Awak tunjuk kepada orang-orang muda dekat dunia luar sana, hey, agama cakap tak boleh sentuh, aku sentuh. Kita tak sedar tau perbuatan tu. Dan perbuatan itulah yang akan memberi implikasi kepada alam perkahwinan kita nanti. Sikit lagi saya dah sampai kat situ kan.
Dan PD cakap dia disuruh saya tea break, mungkin dia bagi teh. Bila saya dah masuk ke UIA, sebelum UIA, saya ada satu perkataan yang saya selalu cakap lah kepada anak-anak muda, iaitu kalau video editor nanti tolong buat sikit efek lah kan, ada tulisan keluar rasanya CINTA kan. Cinta itu nikmat, tapi awas. Daripada sekolah menengah sampai ke perkahwinan ni, ayat tu saya selalu sebut, tapi pemahaman saya semakin berubah. Sebab tu saya suka cakap uniknya kita ni dalam saling memperingati. Why kita ni kena selalu diingatkan, kerana hari ni kita belajar 1 tambah 1 2. Dulu kita hanya ingat 1 tambah 1 dulu tu cukup lah. Setakat tu balik sekolah makan, mak masak. Tapi bila kita dah semakin dewasa, belajar additional matematik, sekarang nak menguruskan kewangan. Jadi pemahaman 1 tambah 1 tu semakin lama semakin berubah, walaupun dia benda yang sama. Jadi bila saya sebut awas ni banyak maksud dia. Kalau dah zaman tengah muda, awaslah dalam berkenalan dengan orang di hadapan kita. Boleh jadi dia menjadi kita punya batu loncatan ke arah lebih berjaya, ataupun dialah yang menjadi penarik ke arah yang lebih gagal. Itulah jadi dia kes terlanjur, anak luar nikah dan juga buang anak. Jadi benda tu amat sedih, personally saya cakap lah. Dan paling saya sedih apabila orang yang dah mula ada anak luar nikah tu, dia ambil keputusan untuk buang anak tersebut. Kan kita pernah membaca berita orang buang daripada tingkat 10 dan sebagainya. Jadi awaslah dalam bercinta. Namun semakin kita membesar, dah nak hampir kepada jawapan Encik Frankie punya soalan, iaitu apa yang membuatkan saya bercerai. Kerana ada satu benda ni lah saya belajar dalam awas tadi. Bila kita single, kita buat cara single. Maksudnya single bukan tak ada pengalaman berkapal. Dia belajar wisdom daripada abang kakak dia ataupun kenalan sekeliling dia. Memang dia orang tak rasa apa kita rasa, tapi dia orang rasa serpihan kesakitan tersebut. Pernah kita dengar kalau kita berkawan orang yang menjual minyak wangi, kita lepak dengan dia, kita akan terkena wangian tersebut. Kalau orang yang buat barang kasar, besi, pedang, kita akan dapat dia punya bau arang tersebut. Jadi orang sekeliling kita yang kononnya masih muda kan, adik-beradik kita, dia mempunyai pengalaman hasil daripada apa yang berlaku dengan keadaan sekeliling dia. Jadi kita orang tua ni kadang-kadang terlupa pasal benda tu. Tadi saya sebut pasal single, kena jadi single tu lah. Tapi bila kita dah mula ada pasangan, kita kena hidup dalam keadaan ada pasangan. Jangan ada pasangan kita menimbulkan syak wasangka dan fitnah orang sekeliling. Bila bertunang buat cara bertunang, bila berkahwin buat cara berkahwin. Jadi awas yang dalam perkahwinan bagi saya selepas kita bercinta tu, awas A tu yang pertama adalah amanah. Itu yang membuatkan saya rasa perkahwinan saya dahulu berjaya setakat 8 tahun. Saya tak cakap gagal. Okay, dia berjaya setakat tu. Kerana pertama, amanah yang saya rasa saya gagal sebagai seorang pemimpin keluarga adalah menjaga amanah di antara saya dan juga Allah, Tuhan. Kebanyakan perceraian berlaku zaman sekarang ni ialah mereka berseronok, berkasih sayang, bercinta, tapi mereka melupai siapa pemberi cinta tersebut, iaitu Allah. Jadi Allah yang memegang hati kita yang berbolak-balik. Yang faham maksud berbolak-balik? Dia tak kekal. Jadi kalau kita tinggalkan solat, kita tak didik isteri tersolat berjemaah, kita pun malas nak bangun, tak didik anak untuk solat, maka amanah tersebut akan sedikit demi sedikit menjadi titik hitam yang akhirnya menjadi kanser. Jadi secara tak langsung maka timbullah pula kerosakan dari segi isteri ataupun suami tak menjalankan amanah mereka, anak yang tak tahu apa amanah mereka sebagai anak. Bila itu dipanggil role and responsibility lah. So bila amanah tu mereka tak jelas, maka terumbang-ambinglah
organisasi ataupun institusi perkahwinan tersebut. Jadi bila kita sebut pasal amanah, itu adalah perkara yang paling, bagi saya lah, paling utama yang kena dijaga. Kalau orang tu tahu amanah dia, macam seorang isteri, amanah dia menjaga menjaga Astaghfirullahalazim, minta maaf Menjaga maruah. Apa? Menjaga maruah suami. Maka seorang isteri tak akan pernah membenarkan diri dia dilihat dan ditatap oleh ajnabi yang lain. Itu bahasa Arab dia lah, Cik Fengki. Maksudnya lelaki lain. Wa ima dia bertudung penuh ataupun berpudah. Bila berjalan di pasar dan suami dia menegur kawan dia yang lelaki yang lain, isteri dia akan bersembunyi di belakang suami dia. Macam itulah konsep amanah. Jadi dengan amanah tu juga, sang suami akan menundukkan pandangan dia apabila berkomunikasi dengan wanita yang lain. Sama je. So kalau orang cakap sebab orang ketiga, sebab mak bapak, sebab ni, sebab tu, sebenarnya tengok balik bagaimana kita menjalankan amanah kita seharian. Jadi kalau kita cakap, sebab orang ketiga, bukan salah orang ketiga yang muncul, salah kita yang tak jaga amanah. Kalau dia nampak suami dia yang ada perempuan, contohnya kan, mana amanah seorang isteri untuk mempertahankan perkahwinan tersebut? Kalau seorang suami pula melihat isteri dia ada lelaki lain, mana amanah dia sebagai seorang suami untuk mempertahankan perkahwinan tersebut? Dia sama-sama berpunca pada pemegang amanah. Sebab tu amanah tu berat maksud dia. Begitu juga orang cakap tadi, sebab tu kalau dari segi kes hadanah, anak-anak dia tak mampu membawa amanah dahulu. Tapi bila dah melepasi usia, amanah dia ialah mendamaikan keluarga dan juga ibu bapa yang tengah bersama, bakal bercerai ataupun dah bercerai. Itu amanah sebagai seorang anak. Bukan lagi benci dan mempersoalkan kenapa mak bapak aku macam ni macam tu. Ini saya serius lah, first time saya cakap ni secara ikhlas. Amanah. Jadi kalau Tuan Frankie tanya saya kenapa perceraian itu berlaku, kerana titik pertama amanah itu hancur, maka masuk campur tangan orang ketiga, tak semestinya orang luar, tapi adik-beradik maupun ipar biras maupun mak bapak yang konon cakap sebab kita lah kami bercerai, sebenarnya bermula daripada titik permulaan penjagaan amanah itu sendiri. Jadi itu jawapan saya kepada Tuan Frankie. Terima kasih. Panjang jawapan yang diberikan oleh Bung Syari. Tapi itu sebab sedikit kongsian lah macam mana perkara yang sebelum ini berlaku kepada Bung. Jadi Aslam, ada apa-apa nak ditanya lagi kepada Bro Muhammad Syari kita? Okey, jadi sebenarnya agak menyentuh sedikit lah perkongsian Bro Muhammad Syari. How dia cuba untuk survive dalam perkahwinan in this previous marriage. Tapi sekarang kita cuba untuk timbal balik macam mana dia overcome, macam mana dia nak bangkit after the first marriage, macam mana dia slowly untuk self development dia, macam mana dia nak hope his skill, gain knowledge untuk menjadi mata air. Jadi itu adalah sebenarnya mungkin ramai di luar sana yang nak tahu macam mana belia ataupun mereka mencari modal sebenarnya untuk mereka bangkit dalam kehidupan. Jadi mungkin Encik Syari boleh kongsikan kepada pendengar dan juga penonton kita. Terima kasih. Kembali bersama BMA, Bro Muhammad Syari di PMK Podcast. Okey, jadi menjawab persoalan Tuan Aslam mengenai bagaimana kita boleh bounce back from kegagalan. Tipulah, saya tercakap saat itu down, hancur. Ada kategori yang saya kenal bila dia bercerai, dia Muslim tapi dia minum arak, memabukkan diri dia almost 1 year kerana tak boleh terima hakikat perceraian. Benda tu wujud. Dan ramai juga pertanyaan saya bagaimana saya boleh menghadapi situasi tersebut. Macam biasa, sebelum saya menjawab persoalan tersebut, saya nak bawa semua penonton untuk memahami balik konsep jodoh. Jodoh ni dia sesuatu yang orang cakap macam ajal dan maut.
dah tertulis. Jadi kalau Allah cakap jodoh tu dah sampai tahap ni, kalau dia sampai ke mati, itu jodoh. Jadi tak semestinya cerita tengah viral. Apa PD cerita tengah viral TV3? Risik cinta aku. Risik pada hati. Okey. Dia cakap yang seorang cakap cinta tak semestinya memiliki, kan? Ya betul, cinta tak semestinya memiliki, tapi cinta juga kena tahu untuk melepas pergi. Sayang tak semestinya mempunyai. Mempunyai tak semestinya kena sentiasa disertai dengan perasaan yang membuak-buak. Kita ingat kan, betul orang cakap cerita monyet sebab dia membuak-buak. Okay, tapi tak apa. Go to jodoh. Ustaz Kazim Ilyas pernah cakap kalau jodoh tak ke mana. Jadi bila kita faham hakikat tu, saya rasa golongan muda tak akan eager sangat nak cari jodoh. Faham tak? Jadi yang sebelum saya jawab soalan dengan Tuan Aslam tadi, kelemahan kita dalam budak muda ni, tengok orang lain kahwin, dia nak kahwin. Tengok orang lain couple, dia nak couple. Lepas tu tiba-tiba pula, saya ambil kata lelaki lah kan, bila dia nak cepat sangat nak ada pasangan, dah 2-3 perempuan datang. Dah jadi konflik pula. Dah jadi drama Korea 23 episod kan, tak tahu nak pilih perempuan mana satu. Sama juga situasi kepada perempuan. Jadi jangan eager sangat lah. Tapi dalam menghadapi nak mencari jodoh ni, sebelum anda nak tahu how to lonjakkan semula kehidupan anda, berpeganglah dengan apa yang saya boleh kongsikan lah dalam perkataan JODOH tadi. Tolong ya, video editor letakkan JODOH kat belakang saya. Jadi J yang pertama JDT. Tak ada. J yang pertama adalah jujur. Jujur, amanah, ikhlas saja. Jujur. Kebanyakan yang saya tengok dalam hubungan, relationship, tak kisahlah perkahwinan kah, kerja ke, yang membuatkan kita sakit hati dengan seseorang ataupun sesuatu pasangan ialah tiada kejujuran. Menyimpan rahsia. Kami paling ingat, bukan kami lah, masyarakat, untuk orang perasan daripada sekolah menengah masuk ke universiti, kena ada setengah couple orang raikan couple lah. Kami cerita pasal couple lah, tapi sebenarnya related to gaya bekerja lah. Ada setengah couple orang suka dengan couple ya. Why? Sebab yang pertama, kejujuran dalam bersama. Ada orang untuk berkapal, nampak berkapal, tapi madah kami orang si couple. Merahsiakan hubungan, tidak jujur. Jadi benda yang membuatkan orang macam, apa hal, apa cerita kotak sebenarnya? Faham tak? So dalam keadaan bekerja, bila kita take kononnya madah kita bekerja, tapi bila bos lalu si nampak bekerja. Faham tak? Kejujuran. Jadi jujur, integriti, ya dalam bahasa organisasi. Tadi jujur, amanah nak, ikhlas. So bagi kami lah, bekerja ke berkehidupan keluarga sebenarnya saling melengkapi elemen-elemennya. Jadi yang jodoh adik, J yang pertama adalah jujur. Syaedah manusia kat muka bumi tu si menghargai jujur. Walaupun jujur yang sakit. Kena sayang. Sok. Jom dengan Pak Sok. Top bloopers kita di sebalik tabir. Bukan mudahlah hidup berkeluarga. Ketua kami akan share macam ni yang kami tengah hadapi untuk membaiki keluarga kami sekarang dan pada masa akan datang. Kami bercerita bukan kami tok dah berjaya sih. Kami pun seperti anda yang tengah menonton tok. Tengah berusaha, tengah berazam untuk menambah baik kualiti diri, pasangan, anak, keluarga, adik-beradik dan juga mak bapak. Sama aja kita. Kita sama aja. Kita ada niat yang sama.
Jadi kami orang berkongsi tu lebih kepada apa yang kami orang tengah usahakan, yang belum menjadi dan apa yang dah menjadi. Jadi dalam jodoh jadi O adalah operasi. Okey. Macam ni ya. Macam ni yang macam apabila anak bergaduh, apa yang pun standard operation procedure seorang bapa untuk menghadapinya. Bila isteri tiba-tiba cakap, oh okey lah, ataupun awak kat mana? Contohnya, nak makan kat mana? Kena ada SOP dalam menghadapi situasi tersebut. Evennya sedap bapa action, reaction pun Kena ada plannya. Kena sebagai seorang lelaki, kita memang lahir-lahir untuk sentiasa ready dengan operasi. Operasi mak telefon cakap bila nak balik kampung. Operasi mak mentua call kenapa lama tak kontak balik. Operasi duit balik raya. Operasi nak bagi tahu, banyak operasi. Kan? So polis dah. Jadi jangan cakap jodoh ni bila kita nak ikatan tersebut, it's all about operation. Operasi nak kahwin. Operasi tabung bersama. Operasi membincangkan masa depan bersama. Operasi pasangan jumpa bakal mentua. Operasi, it's all operasi. So dalam operasi tu akan ada strategi. Bak kata kita berskor rendah, orang yang gagal merancang untuk gagal. Jadi benda tu yang banyak orang dalam nak cari jodoh ni lupa. Yang kedua tu, operasi. Tapi sebelum kita nak buat operasi, kita kena jujur. Maksudnya bincang dengan pasangan kita. Okay, kita cakap lah, contoh, sayang, plan kami ke Datuk. Okay, memang dalam kita nak bincang dengan kesayangan kita, especially lelaki. Sebab lelaki ni kita bercakap dalam bahasa lurus bendul. Straightforward. Okay. Perempuan ni pula bercakap dalam bahasa emosi. Jadi kena ada operasi dalam menerima maklum balas mereka. Bukan mereka tak sokong apa kita cakap, tapi mereka risau dan memikirkan impact pada masa akan datang. Kena ada operasi tu. Jangan ingat operasi awak saja, operasi dalam menghadapi perbincangan. Itu operasi juga. Setiap langkah tu ada operasi. Yes, kena ada operasi dia sendiri. Memang kena sediakan paperwork. Jadi sebagai lelaki, critical thinking, KBKK, kebat tu kena ada. Itu jodoh Tapi itulah dia. In order nak ada O tu, dia kena jujur tu. Kalau tak jujur, dia akan jadi miscommunication. D pula. D pula adalah didik dan dedikasi. So lepas kita dah jujur, lepas kita dah ada operation tu, yang ketiga adalah kita nak didik target market tu. Contohlah kepada yang nak mendapatkan jodoh dia tahu mak bapak dia nak dapatkan restu. So dia kena didik macam mana nak suruh mak bapak dia follow sampai mak bapak dia cakap okey lah korang kahwin. Didikkan dia unconsciously. Okay, itu didik diri kita juga untuk jadi lebih matang. Didik pasangan pula untuk sentiasa bersama-sama untuk mengubah diri ke arah yang lebih menjodohkan diri. Itu didik. Dan saya ambil kesempatan dedikasi tu kerana kelemahan orang yang tiba-tiba bertunang, putus. Kan ada yang cakap berkahwin, baru je akad nikah, keluar masjid tu bercerai. Tu lagi kan. Saya nak lawan saudara Aslam sebab dia cakap kahwin malam tu cerai. Saya keluar masjid tu cerai. Baru akad nikah. Okey, sebab apa? Kantoi, rupanya perempuan tu lelaki. Itu topik lain. Okey. Tapi maksud saya dedikasi ni tak kisah lelaki maupun perempuan. Memang mementingkan jujur. Dan tadi operasi. Sebab apa? Sebab kata tadi ada yang di sebalik tabir cakap otak. Dia memang memerlukan otak untuk memberikan operasi. Kalau tak ada benda tu, goyah. Okay. And then yang saya ikut dedikasi tu, kelemahan kita dalam memperjuangkan jodoh adalah kita tak dedicate, tak ada consistency, tak ada komitmen, tak ada istiqamah. Itu ayat yang sama je kan. Tapi nampak sebut tu macam yakin. Jadi memang tak sekempak pula kan. Tapi dia back to the one word, dedication. Bila awak nampak tak dedikasi, pasangan awak pun rasa betul ke awak serius dengan saya. Pernah dengar ayat macam tu kan dalam social media kan. Lepas tu perempuan tu pun jumpa seorang lelaki bawa Honda yang lebih gaji besar. Dan timbul pula isu kat TikTok, kalau ada lelaki datang awak
awak pilih pak wu awak yang tengah miskin, tengah berusaha ke yang dah kaya, kan? Macam tu. It's back to dedikasi dua pihak. And how dia berbincang pasal operasi dan juga kejujuran dalam diorang nak mendapatkan jodoh. JOD. Anda sedia nak O dan H? Sila subscribe kami punya PMK Podcast. Okey. Untuk O dan H. O dan H, O yang keempat ya? Betul eh? JODO, yang keempat. O yang kedua dalam. O yang kedua dalam jodoh. Okey. O yang keempat, perkataan yang keempat. Adalah organisasi. Organisasi. Pelik kan? Dalam jodoh, pelik kan? Dalam kita nak membaiki jodoh kita, kita kena tahu yang kita nak mengikatkan antara organisasi keluarga kita dengan organisasi keluarga sebelah sana. So kalau awak tak faham konsep berorganisasi, maka timbullah mak kecil hati, mak mentua cemburu dengan isteri, tak boleh terima ini tak boleh tegur sebagainya, kan? Lepas tu si suami pula bodoh, kan? Cakap bodoh ni, benda dah keruh, dikeruhkan lagi. Tahu contohnya, ni bukan situasi saya lah, saya cakap situasi yang selalu saya dengar. Awal declare, sebab tadi saya dah bercerai, tapi saya boleh cakap kan, yang saya lalui lah, ada rakan-rakan yang minta nasihat. Situasi seperti, mak saya tengok kat TikTok kan, dia orang lakonkan semula. Situasi seperti mak, pasangan suami isteri balik ke rumah, mak si lelaki, dan mak si lelaki cakap, mana Mas Surah? Biasalah Mas Surah tu lambat nak keluar kereta. Dia sendiri dah burukkan isteri dia, sebab dia tak faham konsep organisasi, kan? Lepas tu dia cakap, dia nampak mak dia masak ayam masak kicap, and then dia pun cakap, oh sedap yang masak, lama tak makan ayam masak kicap. Alah, kenapa kat rumah Zubaidah tak masak? Contoh lah, bukan nama sebenar kan. Oh, Zubaidah mana pada masak, faham tak? Ataupun kontra juga. Kontra dia ialah, belum apa-apa lagi si suami balik ke bilik dah cakap, baik gaduh dengan mak tadi. Mak Tok Nang, faham tak? Jadi kekuatan dalam menjaga jodoh ni, terutama kita lah, tak kisah lelaki ke perempuan, sama je. Kena faham konsep organisasi tu, kita jangan ada merosakkan bonding. Sakit hati macam mana pun, tahan. Ada pergaduhan di antara dua pihak, damaikan. Itu yang akan memudahkan jodoh dan mengekalkan jodoh. So mungkin ada sesetengah pasangan dia lebih kepada untuk nak self defense. Waktu orang nak selamatkan diri daripada tenggelam kan. Betul. Jadi bila kita dah JODO ni, jodoh, sikit lagi dah sampai jodoh kan. Bila kita try to baiki, kita ni bukan sempurna, betul tak Syuk? Salah. Kenapa saya sebut nama PD di sebelah tabir? Okey, saya sebut lah. Ada Huzaini, ada Iza, ada Claudia, ada Miss Hasliza di sebalik tabir. Jadi kita mesti ada, bagi kita faham perkataan organisasi, kita akan ada mesyuarat. Kita berbincang dengan pasangan. Sebenarnya saya nak tegur awak, contohlah. Tapi kita si suami ni, bila faham konsep organisasi, tahu nak bercakap dengan isteri, jangan cakap, saya nak tegur awak. Memang dia akan terus marah kan. So kita kena faham lah, konsep organisasi ni dia besar. Ada orang boleh tegur direct, ada orang ditegur dengan cara bawa dia makan, ada yang tegur dengan kelembutan, ada yang tegur dengan kekerasan. So kita kena didik diri kita, kembali tadi, didik diri kita macam mana kita nak menegur juga dalam konsep organisasi. Okay. So bila dalam organisasi, dia kena berlapang dada, kena ada toleransi, maka timbullah hash yang terakhir. Kalau nak tanya saya macam mana saya step up balik, iaitu hijrah. Bukan mahijrah, bukan sebutan mahijrah tu. Lepas. Tapi kalau kita betul-betul teliti dalam penceritaan mahal hijrah, adalah kita mengubah diri. Hijrah. Okay. Hijrah. Keluar pula lagu nasyid tu kan dalam fikiran saya. Macam mana lagu tu? Hijrah itu perjuangan. Hijrah itu perjuangan. Mungkin ada setengah remaja belia di depan saya cakap dia tak setuju sebab takkan saya nak berubah untuk orang lain, betul tak? Betul. Saya tak minta awak berubah untuk orang lain. Sebab tu konsep hijrah ni, dia pengorbanan, dia perjuangan.
Maksudnya awak mendidik diri awak demi menjaga keharmonian keharmonian organisasi, maka kita kena berhijrah. Maksudnya menambah baik kualiti diri, knowledge, skills and ability untuk membuka lebih banyak opportunity and value in our relationship. So itu adalah jodoh. Jadi kalau tanya saya kenapa yang dah sampai 11 tahun, 40 tahun, anak dah umur 30, tiba-tiba bercerai, pendapat kecil saya inilah adalah kerana jodoh tu tak dijaga dengan konsep 5 tu tadi. So kalau kita sentiasa menjaga 5 ni, kita berhijrah, tambah ilmu, daripada tak alim jadi alim, daripada kaki arak berhenti minum arak, jadi yang keluar suka tengok bola tengah malam, tak tengok bola tengah malam. Saya tak cakap benda tak baik, tapi penghijrahan dalam mengekalkan jodoh itu membezakan kita dengan mak ayah kita yang dah kekal perkahwinan. Jangan sebut mak ayah lah, nenek atuk kita yang bercerai mati. Maksudnya isteri meninggal, suami meninggal kerana mereka sentiasa faham maksud jodoh. Itu yang membezakan kita dengan orang lain. Jadi pokok pangkalnya segala yang memerlukan usaha ataupun effort. Yes, so harap menjawab soalan Tuan Aslam, iaitu dalam saya bounce back, saya memang jujur dengan diri saya jujur dengan mak bapak saya, jujur dengan pasukan saya, macam mana saya nak baiki diri saya. Lepas tu saya bincangkan operasi. Boleh tanya kepada ahli kumpulan saya. Operasi membuka balik syarikat, operasi untuk baiki semula. Hidup memang saya semua baiki sebab selagi kita tak mati. So jangan pernah cakap lah sampai bila, memang drama takkan pernah habis. Okay, so D pula dedikasi. So kita dedicate dalam apa yang kita nak baiki. Adalah awak faham macam mana saya kaitkan dengan diri saya untuk saya kembali semula. Okay, terima kasih Tuan Aslam. Jadi satu lagi perkongsian yang panjang lebar dan amat bermanfaat kepada kita. Sebab mungkin kebanyakan pasangan di luar sana, diorang lebih gemar untuk ambil tindakan sendiri tanpa berbincang. Macam Encik Erus tadi dapat mentionkan, tak ada communication. So bila tak ada communication, dia akan lebih cenderung untuk berkeputusan sendiri, and then akhirnya dua-dua pihak terluka. Betul? Betul. Jadi kalau kita tengok balik dan reflect pada apa yang dikongsikan oleh Bro Muhammad Rusyari tadi, mana dia kalau nak mudahkanlah untuk pendengar-pendengar dan penonton kes ni, tak kisahlah dah kahwin, couple, kawan, keluarga, rakan-rakan tempat kerja ke, untuk jaga relationship, it's all about commitment. Macam mana attitude kita pada komitmen kita pada pasangan kita. Okay? Sebab kalau komitmen tak ada, of course dia akan ambil relationship tu sebagai alah, setakat macam ni je, aku boleh macam sini, okey lah dia, macam tu. Banyak yang buat any kind of relationship lah, tak kisahlah bercinta ke, kawan ke, ataupun apa-apa. Jadi kata kat sini, if you have relationship with someone, jagalah dia. Sebab kadang-kadang apa orang kata, kalau nasib bagus dapat sambung balik. Macam kawan kan, dah terputus kejap, tiba saling minta maaf dan semua, it's a good thing lah. Tapi kalau yang tak dapat nak return back, macam mana? So memang terputus sampai mati. So betul, ya akan merosakkan hubungan antara kita lah. Sebab kita pun dididik untuk menjaga, orang kata setiap agama lah didik kita untuk jaga silaturahim dengan orang lain. Jadi ada apa lagi nak tanya kan? Cik Azam, pada Bro Muhammad Rusyari kita pada pagi. Okey. Sebenarnya saya as personal tak ada apa-apa soalan. Cuma mungkin sedikit perkongsian lah daripada apa yang Encik Rusyari dah kongsikan tadi. Sebenarnya dalam apa tindakan kita perlukan ilmu. So macam mana kita nak macam Encik Rusyari cakap tadi, operasi kita sediakan SOP. Jadi kita memang dah kena prepare benda-benda tu. Jadi itu yang Okey. Jadi saya rasa kita pun dah
menyentuh lama juga kita berborak panjang juga, panjang lebar juga. Cuma tak ada kopi je. Cuma tak ada kopi ya. Okey. Sis ni podcast pertama, so kita tak ada kopi tapi kita ada ilmu. Kopi tak ada, ilmu ada. Okey. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi podcast pertama daripada PMK melalui Artisan Channel, kita apa pesanan Bro Muhammad Rosyari kepada generasi-generasi, khususnya golongan-golongan belia dekat luar sana berkenaan tentang alam perkahwinan, apa-apalah alam selepas bujang. Okay. Terima kasih. Kata terakhir kan, jangan lupa subscribe YouTube channel kami. Share, kerana itu perkongsian ilmu yang percuma. Awak pun dapat manfaat, kami pun dapat kebaikan dalam berkongsi manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua pula ialah, saya boleh katakan dalam PMK Podcast, kehebatan kami di Azam Rizki ialah membantu anda untuk meningkatkan lagi kepimpinan anda, teknik komunikasi anda, dan juga yang ketiga adalah semangat kesepasukanan. Pasukanan. Okey. Jadi melalui tiga perkara tu, last word saya kepada yang tengah menonton ataupun mendengar podcast ini di Google Podcast ke di besar impian dia. Yes. Kan dekat apa nama lagi, Spotify kan. Okay, kita kena dream big. Saya nak cakap, kalau kita dah memilih untuk mengikat jodoh, dua-dua pihak kena saling berkorban. Tu jelas word saya kot. Sebab jodoh tu yang saya sebut satu demi satu tu, kalau satu pihak je berkorban, maka dia akan rosak dan sakitkan diri dia. Dia akan rasa penat. Kan? Dua-dua pihak kena berkorban. Bukan seorang sahaja yang kena berhijrah. Dua-dua kena berhijrah. Dan hijrah tu bukan tersekat hanya daripada momen bertudung ke tak bertudung. Tapi hijrah tu berlaku setiap detik, setiap saat kita bernafas. Kenapa percaya berlaku? Kerana pengorbanan itu, kita ingat hijrah itu setakat berlaku daripada nakal ke baik. Tidak. Dia non-stop. Selagi mana jasad, roh tu tidak berpisah. Itu sahaja daripada saya. Sekali yang baik, terutamanya pasti datang dari Allah SWT. Yang kurang elok, yang masih lagi belajar dalam hidup ini, berkongsi bersama adalah kami bertiga yang berkongsi ni. Takut sebenarnya adalah kami mohon dengan permintaan keampunan lah, minta maaf sekiranya terkasar bahasa, lawak tak bertempat. Namun mana yang baik, seperti saya cakap tadi, ambillah dan teruskan bersama kami di Pembangunan Manusia dan Keusahawanan Podcast PMK. Dan jom joinlah nikah PKP. Tak ada, tertipu je kekal. Okay, terima kasih. Bye. Okay, jadi itu dia kata-kata daripada Bro Muhammad Rosyari. Saya Ricky Dan saya juga adalah Aslam. Jumpa next week. PMK Podcast. Bye-bye. Okay, tahniah. Alhamdulillah. Yes. Yes.